الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya nak kena ada orang WhatsApp saya ayat semua macam-macam. Okey. Jadi kita baca Quran mana? 189. Okey, kita baca Quran dulu ya, 189. Muka surat 189 surah Taubah ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qatiluhum yu'adzibhumullahu biaydikum ويخزيهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنت أبي balik makanan tarik nafas. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. من بالإيمان ya. من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. Sekejap ya.
Wallah kan? Ah? Oh, la yastawuna indallah. Wallahu la yahdil qawmal zalimin. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم. Wahajaru boleh tak? Berarti Kak Rin, cuba tengok wahajaru ya. Wahajaru wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajah. Tak boleh lepas. A'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Sadaqallahul azim. Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita baca Quran, satu muka surat ya. Kita nak teruskan kelas kita dengan kelas fardu ain. Kelas fardu ain iaitu kelas kitab Faridatul Faraid ya. Kitab Faridatul Faraid iaitu kitab pegangan, kitab akidah ya. Okey, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita masuk muka surat 1 dalam kitab Jawi lah, kitab Jawi ya. Muka surat 1, kitab Rumi pun sama kan? Muka surat 1 juga kan? Okey. Kita berhenti dekat hari tu kita berhenti dekat apa tu? Al-Jannatul Ajilah. Ya, Al-Jannatul Ajilah. Jadi sebenarnya dia masih lagi berkisar tentang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atala'a fi samawati qulubil mu'minina syumusal ma'rifah. Syumusal ma'rifati musyriqatan bi anwarit tauhid wal yaqin. Okey, sampai kat situ lah. Jadi dia nak bila pengenalan kitab, dia nak bagi tahu kita belajar ni kitab apa. Itu je. Dia nak bagi tahu kitab ni kitab apa, kitab akidah ke, kitab fiqh ke, kitab tasawuf. Jadi daripada apa yang kita daripada apa yang pengarang kita tadi Fatihah tadi kita hadiahkan kepada pengarang kitab kita ni insya-Allah ya. Daripada pendahuluan kitab ini disebutkan, dia kata pujian bagi Allah, puji-pujian itu bagi Allah yang menaikkan matahari makrifah. Matahari makrifah, matahari pengenalan. Matahari ini disebutkan matahari makrifah yang bergemar-gemerlapan dengan cahaya tauhid dan keyakinan di segala langit hati orang-orang mukmin. Pengarang nak buat perbandingan matahari, langit dengan hati orang beriman. Matahari dan langit dengan hati orang beriman. Kita kata perbandingan atau kita kata macam mana? Kiasan, macam kita kata macam ni. Ahmad tu macam rimau. Perumpamaan lah kan. Dia tak katalah Muhammad tu macam rimau yang ada taring, ada kuku. Cengek. Kita kata ibarat atau apa gambaran ataupun kita kata umpama tadi tu lah, umpama. Jadi adakah Muhammad tadi tu, adakah Muhammad tu ada taring, ada bulu macam rimau? Tak ada. Cuma dia kata, "Wish, macam rimau lah." Maksud kata garang macam rimau. Lepas tu kalau dia kata, Ahmad tu macam lembu. Kalau saya kata macam lembu tu, antum gambar apa dia? Semua tahu kan? Tak ada lah, boleh kau buat korban si siapa nama tadi? Nama apa tadi? Ahmad. Boleh kau korban Ahmad tu dah macam lembu?
Bolehlah buat korban. Tak lah kan. Sebab gambaran dia, ni apa kata, dia ni bodoh macam lembu. Lah ni, pengarang ni dia umpamakan matahari dan langit kepada matahari langit tu dengan hati orang beriman. Hati orang beriman. Kalau matahari maksud dia gemerlapan bercahaya. Kalau dia kata langit maksudnya tinggi luas. Jadi dia menggambarkan orang beriman ni hati dia bercahaya. Hati dia bercahaya. Orang lagi kuat iman, lagi banyak cahaya hati dia. Lepas tu dia gambarkan seperti langit yang tinggi. Maknanya orang beriman ni lagi dia beriman, lagi tinggi hati dia, lagi luas hati dia. Itu digambarkan. Itu dia kata segala pujian-pujian itu bagi Allah. Dia kata memang puji-puji itu dia bagi pujian itu bagi Allah. Yang mana Allah itu menaikkan matahari makrifah, iaitu matahari pengenalan yang bergemerlapan dengan cahaya tauhid dan keyakinan di segala langit hati orang-orang mukmin. Jadi makna kata orang beriman ni hati dia cerah bercahaya, hati dia tinggi dan luas, lapang. Kalau tak beriman, maksud dia sini bila kita kata tak beriman tu bukan tak beriman, kurang iman. Orang yang kurang iman ni hati dia gelap. Hati dia gelap. Matahari lawan dia apa dia gelap lah. Yang tadi cerah kan. Lawan dia gelap. Hati dia gelap dan hati dia sempit. Kalau tadi orang yang beriman tu dia luas kan. Hati dia sempit. Bagaimanakah kita nak bagi lagi cerah, lagi terang, lagi tinggi, lagi luas? Orang beriman ni macam mana? Dia kena banyak amal. Lagi bertambah amal, lagi cerah hati dia. Lagi bertambah amal, lagi tinggi hati dia, lagi luas hati dia. Kita ni kan, kalau dalam hidup kita ni kan, ya kok kan ni tudung ni betul-betul dabu no. Okey. Okey. Tak dan nak siap selum lagu tu je. Okey. Kita dalam hati kita ada tak rasa macam bimbang-bimbang? Ada orang anak tak kahwin lagi yang si bimbang tak? Kan? Kita selalu kata, anak tak nikah lagi ni, Ustaz Suhul. Tolong cari saya. Kita pula nak cari. Cari saya lah, anak kau tak nikah lagi ni, 30-an dah. Tak dapat kerja lagi ni. Ni kami kalau lelaki meninggal ni kan, nak makan apa lah. Dia lah yang duk cari rezeki kan, duk bagi apa, susah hati lah. Bukan kata orang tak ada kerja susah hati. Hak ada kerja pun susah hati. Hak ada kerja dah pun susah hati. Nampak macam duk buang seorang. Tak ada pun promotion. Kita ni macam mana ni? Padahal kerja ada orang ni. Ada ni. Apatah lagi yang tak kerja. Nampak tak hati dia sempit? Nampak tak hati dia tak luas? Kita ni orang beriman, dia awal sekali tu, makrifah tu, mengenal Allah. Awaluddin makrifah tu, awal-awal agama kenal Allah. Kalau dia tak kenal Allah, bukan kata dia bimbang, amalan pun ditolak oleh Allah SWT. Awaluddin makrifatullah, kena kenal Allah dulu. Allah tu maha sempurna. Dia tahu tak yang mengatur alam ni? Alam sudah diatur. Apa tengok bimbang? Diatur dah. Sudah diuruskan. Rezeki kita semua dah urus dah. Mati kita hidup kita dah diurus dah. Mati kita pun dah diurus dah. Dia dah buat dia cek. Yang lalik tekuk ni. Apa dia? Cekam pula dah. Tak sat luas lapang lah cekam pula. Assalamualaikum sahabat-sahabat dekat TikTok, tak sempat nak menyapa.
Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. Antum semua belajar kan? Betul-betul confident pada. Betul-betul yakin ni. Ni mengaji akidah cikgu, mengaji akidah. Wajib mengaji akidah nah. Tolong share sama. Jadi kita kalau hidup kita kan susah hati kat laki, susah hati kat anak, susah hati. Laki pergi kerja susah hati. Tapi lah ni tua-tua tak susah hati lah. Muda-muda lu susah hati ke? Takut nak kenal dengan apa klik. Office mate. Takutlah orang ambil lagi dia akan takut. Semua takut lah. Bila kita ada bimbang-bimbang tu, for sure kita tak yakin dan tak kenal Allah. Itu je. Okay, dia kena lapang. Okay, orang beriman ni macam mana kata ciri-ciri yakin Ustazah? Line putus-putus Ustazah. Pula dah. Tak apa Ustazah, dah record dah, simpan dekat nanti lah. Dekat tu lah, you tu. Banyak sangat. Tak ada suara pula. Pula dah. Okay. Dekat Nuh yang rumah biru tu memang kita tak boleh nak. Rumah biru. Rumah biru tu kita memang tak boleh nak record langsung. Kita kena kata rumah biru. Sebab dia marah kita dah kena dah tadi. Okay. Antara ciri-ciri hati orang beriman adalah yang pertama sabar, yang kedua syukur, yang ketiga redha. Itu. Antara ciri-ciri hati orang beriman yang bergemerlapan dengan cahaya, bercerah, bercahaya, bergemerlapan, tinggi, luas dan lapang adalah yang pertamanya sabar, syukur, atau syukur dulu. Syukur, sabar dan redha. Syukur, sabar dan redha dalam semua keadaan. Jadi apa pun, sakit pun syukur, sabar, redha, sihat pun syukur, sabar, redha, lapang pun syukur, sabar, redha, sempit pun syukur, lapang dan syukur, sabar dan redha. Jadi apabila seseorang tu diuji, kita punya otak kita fikir apabila dia kata diuji, kita fikir uji dengan sakit, uji dengan miskin, uji dengan sempit. Kita kata itulah uji. Sebenarnya Allah uji sihat, Allah uji kaya, Allah uji lapang. Maknanya kita semua ni tak terlepas daripada ujian. Bagi orang yang diuji dengan kaya, dengan lapang dan dengan sihat, itu lebih bahaya kerana dia tak ikat hati. Dia tak ikat hati. Kita disuruh, orang beriman ni dia kena ikat hati daripada nafsu. Dia tak boleh liang. Hati kita ni tak boleh liang. Hati kita kena ikat. Bila hati kita ikat daripada nafsu tadi tu, kita ikat. Jadi bila dia kaya pun, dia menahan. Dia sabar, dia syukur, dia redha. Jadi dia tak akan jatuh riak, menunjuk-nunjuk dan berlebih-lebih. Orang kaya ada duit banyak, dia boleh beli handbag banyak, dia boleh beli baju banyak, dia boleh beli segala-galanya banyak, rumah banyak, kereta banyak. Tapi bila orang yang diuji dengan kekayaan, dengan kesenangan, kemewahan, dia ikat hati dia tadi ni, sebab dia orang beriman, dia ikat hati dia, maka tak jatuh hati dia kepada riak, menunjuk-nunjuk dan berlebih-lebihan. Itu dia. Okey, berbalik kepada Jannatul Ajilah tu, yang paling kita risau sekali apabila kita tak dapat merasa Jannatul Ajilah tu di dunia, dia bukan dekat akhirat. Dekat dunia. Siapakah orang yang akan merasa Jannatul Ajilah ni? Orang yang hatinya gemerlapan, hatinya lapang dan tinggi. Sebab apa? Dalam semua urusan kehidupan dia, diuji baik ke, diuji susah ke, diuji senang ke, dia sentiasa ada 3 tadi. Apa dia? Syukur, sabar, redha. Jangan tergelincir. Yang tu je. Okey. Bila dia ada yang 3 tu, ciri-ciri 3 ciri tu, maka dia sentiasalah berada di dalam syurga ajilah. Dia dah merasa syurga ajilah. Orang yang Allah uji dia sakit, dia sabar, dia syukur. Dia syukur sebab Allah bagi dia sakit. Dia tak pernah rasa risau. Dia nak risau pun semua dah diatur dah. Kita buat macam mana pun tak boleh, dah atur siap dah. Kata kita kalau fikir macam tu kan, tak ada risau kan. Tak risau lah, kita hitung lah, tugas kita hitung je. Macam kita, macam mana ni, agak-agak jadi ke dok ni, rombongan meminang ni.
Orang baik menengok anak dia risau kat balik dia jadi ke tak? Dia kata jadi ke tak ni? Itu kata nak bagi jawapan, tapi kalau tak bagi lagi, Allah tulis dah jadi tak jadi ni. Kita boleh betul kata tak usah risau, semua dah tulis dah. Jadi pun jadi, alhamdulillah. Tak jadi pun alhamdulillah. Cantik tak jadi orang beriman ni? Cantik kan? Ya Allah, seronoknya. Sebab apa dia tak ada risau, dia tak ada dengki, dia tak ada apa-apa. Itu setengah orang bila orang tak jadi tu sampai sihir orang. Pasal kita tak jadi. Situ dah nampak dah di mana iman dia. Bukan yang tak jadi tu dia, tak jadi tu Allah dah atur. Allah dah tulis dah. Okey. Pertamanya kita kena jaga sangat hati tu sebab apa? Ada hadis mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang mana tidak ada harta dan juga anak-anak yang boleh bagi manfaat kat kita. Yang ada apa dia? Kecuali hati yang salim, yang sejahtera. Jadi kita kena jaga juga hati kita tu. Okey. Okey, bila disebut sini makrifah. Dia kata di sini makrifah ya, syumusal makrifatu musyriqatan bi anwarit tauhid wal yaqinin. Di sini kita nampak iman, makrifah, tauhid, yaqin. Disebut itu. Adanya mukminin iman, adanya makrifah, adanya tauhid, adanya yaqin. Nampak tak dia punya perkataan tu? Qulubil mu'minin, nampak mukminin, imanlah, orang-orang beriman. Kemudian makrifah, bulatkan makrifah tu. Iman, mukminin bulatkan, makrifah bulatkan, tauhid bulatkan, yakin bulatkan. Ada empat semua. Apa dia? Mukminin, makrifah, tauhid, yakin. Antum semua ada ni tak? Ada kitab tak? Dekat TikTok. Kitab Faridatul Faraid ada tak? Kalau ada boleh tengok ya. Okey, bulatkan kat situ. So ada empat semua. Bila ada empat sini, mukmin apa dia? Beriman. Lagi makrifah. Awaluddin makrifatullah. Makrifah ni pengenalan. Makrifah ni maksud dia pengenalan. Tauhid. Ada ustazah. Okey, alhamdulillah ya, ada ya. Tak ada ustazah, lepas ni kena beli ya. Belum beli, nanti beli sebab kita memang sebulan sekali kita mengaji kitab ni. Ada ustazah. Okey, tauhid, kemudian yakin. So ada empat lah. Empat ni dah nampak dah. Inilah perbicaraan tentang kitab ini, iaitu permulaan agama. Dinamakan sebagai tauhid atau kitab akidah. Nampak dah? Bila baca kat atas tu, kita dah kenal dah. Kita dah tahu dah kitab ni bicara bukan cerita tentang solat, bukan bicara tentang hati. Dia hanya bicara tentang tauhid, iman dan juga yakin. Tapi kita kena faham ini adalah kitab tauhid orang awam. Tauhid orang awam yang dinamakan sebagai makam syariat. Makam syariat. Kitab Faridatul Faraid ini makam syariat orang awam. Kalau kata iman, lawan dia kafir. Iman, lawan dia kafir. Kalau kita mengaji kitab hikam atau ada beberapa lagi lah kitab-kitab yang lain, itu dipanggil sebagai makam qasah. Makam qasah ni, kalau kitab kita ni makam orang awam, kita tak mengaji habis kitab ni, pergi mengaji kitab hikam. Kitab hikam bicara tentang lain. Yang ni iman lawan kafir. Kalau dia kata tidak beriman, mana kafir. Kalau dia kata iman, mana iman. Kalau tak beriman, kafir. Kalau yang makam awliya, makam khosah, yang kata kitab hikam tu, kitab hikam tinggi tau. Kitab hikam tinggi, jangan. Kitab hikam, kalau dia kata tak beriman, maksud dia bukan tak beriman. Maksud dia tak sampai iman para anbiya, para awliya. Maknanya dalam hati mereka, orang awliya ni dalam hati mereka ingat Allah je, tak ada benda lain. Ingat Allah je, tak ada benda lain.
Sebab tu bila orang mengaji kita hikam, bila kita kena ingat Allah, kena ingat Allah, kena ingat Allah, kita yang hati tak ingat Allah ni, kita rasa kita kafir dah. Kita orang awam. Orang awam, dia tak boleh dalam hati dia. Dia apa yang sekarang ni kita ada mata zahir, kita ada mata hati. Orang awam, apa yang dia nampak itulah dalam hati dia. Apa yang dalam hati dia itulah yang dia nampak. Kalau kita nampak suami kita, kita nampak Allah ke kita nampak suami kita? Awliya lain. Dia nampak semua benda Allah. Semua benda Allah. Kalau kita nampak orang. Sebab tu kita kata, ish, pandainya dia. Kita relate kat Allah ke kita relate kat dia yang pandai? Dia pandai. Kuatnya dia. Kita kata orang tu kuat. Kita kata Allah kuat. Sebab kita pegang dah. Kita dah pegang dah. Cuma tak setiap kali mata kita nampak. Mana boleh hari-hari kita ingat setiap masa 24 jam. Tengok Allah, tengok Allah, tengok Allah, tengok Allah. Tak jadi salah untuk orang awam. Kalau mengaji kita hikam, dia lain pula. Dalam. Dia sangat dalam. So sebab tu dia kalau kita hikam ni orang biasa-biasa tak boleh ngaji. Dia kena bagi orang tinggi. Orang biasa-biasa tak boleh ngaji. Dia tak sampai. Orang biasa-biasa kitab Faridatul Faraid ni. Hak ni pun, kalau perbahasan kitab ni, Allah saya pun kena study lagi ni. Sifat 20 satu-satu kita wajib mengenal satu-satu, bukan secara ijmal, tapi tafsili, secara terperinci. Satu-satu sifat 20. Tu saya suka mengajak sebab saya nak belajar. Bukan senang. Tapi kitab ni memang makam kita lah. Makam orang biasa. Makam orang biasa. Maknanya dia panggil sebagai syariat. Makam syariat. Orang biasa. Iman lawan kafir. Kalau kita hakikat, kita hikam dan beberapa lagi kitab-kitab yang tinggi lah. Yang tu saya tak belajar lah ya. Kita hakikat, dia kata belum beriman tu bukan maknanya, kalau kata belum beriman dalam kitab kita ni, maknanya kafir. Kalau dalam kitab hakikat, kalau dia kata belum beriman, dia tak sampai lagi tahap iman para awliya. So dia sangat tinggi lah. Sangat tak sesuai lah untuk kita ya. Dia tak, iman kamil tak sampai. Kalau nak bicara kitab yang tinggi-tinggi. Ada seorang dia langsung tak mengaji kitab bawah. Dia terus mengaji kitab atas je. Dia kata kami mengaji hikam je. Faridatul Faraid kami tak mengaji. Oh bahaya, sangat bahaya. Sebab dia punya pemahaman dia tu lari dah pada hak orang biasa. Itu awliya tu. Tak sampai kita nak mengaji. Kalau kita kitab tauhid kita belum beriman, maksudnya kafir, terus kafir. Belum beriman tu terus kafir ya. Oh ni kalau kita mengaji bab ni dah. Bab akidah ya. Kita mengaji bab akidah, kita tengok kita buka mata cerah ke gelap? Cerah. Kita pejam mata? Gelap. Cerah gelap semua tu perbuatan Allah. Cerah pun hamba Allah, gelap pun hamba Allah. Atau kita mengaji macam tu lah, kita mengaji kitab kita ni. Tengok dah kan ni, pening kot ni. Okey? Tak apalah, kita tak bincang lagi kitab hakikat tu ya. Jadi cerah gelap tu ya. Aduh, Syana. Contohnya bila kita kata apa ni, cincin lah, cincin di tangan kita kan. Kita kata cincin di tangan kita. Dia kalau pegang tak boleh lah. Kalau kita kata cincin dekat tangan kita ataupun tudung dekat atas kepala kita, siapa yang gerakkan tudung, kita kata yang gerakkan tudung tu jari lah. Jari yang gerak, yang gerakkan cincin tu jari lah kita kata kan. Tapi kita sebut saja jari yang gerakkan. Tapi sebenarnya kita nak pegang apa? Semua segala-galanya Allah yang gerakkan. Okey, tapi kita teruskan lagi. Wassalatu wassalamu ala cuba baca semua. Wassalatu wassalamu ala tarjumani uluhiyati
wa dalili wahdaniyatihi sayyidina Muhammadinil mab'uthi bibahiril mu'jizati lita'bidi risalatihi. Cukuplah lita'bidi risalatihi. Cukup dekat tu dulu ya. Okey, berbalik kepada maksud dia kata sini rahmat dan kesejahteraan ke atas juru bahasa ketuhanannya dan juru tunjuk keesaannya. Siapa dia tu? Siapa juru bahasa dan juru tunjuk tu? Iaitu penghulu kami, Nabi Muhammad yang dibangkitkan dengan segala mukjizat yang mengalahkan bagi menguatkan risalahnya. Cukup dekat tu ya. Dan membenarkan petunjuknya. Okey. Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk dan juga sebagai pembawa risalah kepada kita sebagai orang Islam lah. Okey. Selawat ke atas Nabi, selawat ke atas Nabi ni maknanya malam dan juga siang. Malam dan juga siang. Kita sebenarnya diperintahkan oleh Allah SWT, sallu alaihi wasallimu taslima. Itu kena selawat selalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW ni disebut tadi sebagai datang dan dibekalkan kepada baginda adalah mukjizat. Mukjizat. Selawat kepada Nabi Muhammad SAW malam dan siang hari. Jumaat kita zikir, yang afdal adalah selawat. Kita zikir, kita hari Jumaat kita banyak zikir. Kita banyak zikir, kita banyak bertasbih dan sebagainya. Tapi yang paling afdal adalah selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nak mohon keampunan, istighfar, astagfirullahaladzim pun, selawat yang paling afdal. Selawat yang paling afdal ya. Berselawat ni dia lebih baik daripada baca Quran. Selawat pada Nabi Muhammad tu. Sebab tu dia kata sallu alaihi wasallimu taslima. Selawatlah kamu ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat dan kesejahteraan ke atas juru bahasa ketuhanan dan juru tunjuk keesaan, iaitu penghulu kami Nabi Muhammad SAW. Jadi makna selawat ke atas Nabi itu kena siang dan malam, dan selawat tu adalah lebih baik daripada baca Al-Quran. Tu dia. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Sayyidina Muhammad ya. Kena banyak selawat lah. Yang terbaik selawat apa? Itulah selawat yang paling baik, yang paling banyak pahala, lengkap. Selawat Ibrahimiyah. Okey. Memang baca Quran ni adalah sebaik-baik zikir, tetapi hari dan malam Jumaat tu, maksud dia, hari dan malam Jumaat tu selawat lebih baik daripada baca Quran. Lebih afdal selawat. Kalau hari Jumaat lah, khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Baca Quran memang bagus, tapi selawat pada Nabi Muhammad SAW pada hari Jumaat tu lebih afdal, lebih banyak pahala. Selawat Ibrahimiyah. Okay. Melainkan Al-Quran, surah-surah Al-Quran yang berkait dengan Jumaat, seperti Al-Kahfi. Lagi apa dia? Ad-Dukhan, Al-Imran, Al-Imran, Ali Imran. Lagi sekali, Al-Kahfi, Ad-Dukhan, Ali Imran. Yang tu tak apa, lebih baik daripada selawat tadi. Melainkan kalau yang lain-lain nak baca Quran yang ayat yang lain, lebih baik selawat.
Tapi kalau nak baca Quran yang berkait dengan hari Jumaat. Ini pada hari Jumaat lah. Sebab tu Al-Kahfi tu kita baca pada hari bukan Yasin. Bukan Yasin. Kita duk sibuk dengan Yasin kan dulu kan. Baca Yasin. Tapi kena baca Al-Kahfi. Al-Kahfi. Al-Kahfi, Ad-Dukhan dan juga Ali Imran. Betul. Guli biru merah dah keluar dah. Tak apa Ustazah dah rakam dah. Okey? Okey. Lebih tiap-tiap hari. Okey. Yasin ni dia tiap-tiap hari. Yasin ni dia tiap-tiap hari, bukan hari Jumaat saja. Dia kena tiap-tiap hari lah. Al-Mulk pun sama tiap-tiap hari. Al-Mulk pun sama tiap-tiap hari, Yasin pun sama tiap-tiap hari. Tapi kalau hari Jumaat, Al-Kahfi, Ad-Dukhan dengan Ali Imran. Apa dia lagi ya? Sekejap. Okey, kemudian kita tengok lagi di sini. Dia kata apa? Iaitu penghulu kami Nabi Muhammad yang dibangkitkan dengan segala mukjizat yang mengalahkan bagi menguatkan risalahnya dan membenarkan petunjuknya juga ke atas sekalian ahli keluarganya yang telah mencapai darjat ketinggian berkat ketinggian kedudukannya serta sekalian sahabatnya yang timbul laksana bintang-bintang petunjuk dengan nas sabdanya. Tu dia. Okey, di sini Ustazah ada buat sikit nota ni kat sini ni. Sekejap ya. Berkenaan dengan ini ada sedikit nota berkenaan dengan solat ya. Boleh tunggu dan solat lambat. Oh, ini berkenaan dengan solat. Sini ada sebut solat tadi. Wassalatu wassalamu ala tarjumani uluhiyah wa dalilin. Okey, tak apa yang solat tu kita tak sabarlah. Okey, kita terus ke tengok kat sini. Rahmat dan sejahtera dengan makna doa ya. Rahmat tak sat ni. Apa dia tak sat ni yang rahmat dengan doa tu? Wassalatu wassalamu ala tarjumani uluhiyati wa dalili wa wahdaniyati. Okey, makna rahmat ni adalah sejahtera. Sejahtera maknanya doa. Ya Allah, berilah rahmat. Ya Allah, berilah sejahtera ke atas Nabi. Wassalatu wassalam, sama juga dengan doa. Ya, jadi maknanya kita minta doa kepada Allah supaya Allah berikan rahmat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kesejahteraan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak payah kita doa pun dah memang dah dapat dah kebaikan. Kita tak payah mohon sejahtera pun dah dapat kesejahteraan. Cuma sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW untuk menzahirkan rasa kesyukuran, maka kita mohon doa kepada Allah supaya Allah merahmati Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah lepas azan kita kena jawab azan kan. Tapi sebelum jawab azan, selawat dulu. Selawat apa? Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah dulu ya. Tuhan dah beri dah pada Nabi Muhammad SAW ni rahmat. Tuhan bagi dah. Tuhan bagi dah rahmat. Tuhan bagi dah kesejahteraan. Kita bukan nak cerita tentang Allah bagi rahmat ke Allah bagi sejahtera kata Nabi. Yang tu memang Allah dah bagi dah. Tetapi kita minta ke tak? Kita minta ke tak? Hak Allah bagi tu memang Allah dah bagi dah. Orang setengah ni dia cukup takut sangat nak doa kat orang ni. Kedekut doa. Dia cukup takut nak doa. Kita nak doa ke orang tu sebenarnya, doa tu main balik kat kita. Macam manalah kita nak bagi apa habit kan manusia ni ringan berdoa. Sebab tu kita punya kelas pun kita bagi report lah ni apa dia? Kena doa kat guru. Kadang-kadang tu tak ada doa, saya hadir. Pukul berapa habis piang. Saya hadir pukul berapa piang begitu je. Piang begitu je. Padahal kan kalau kita doa dekat orang yang kita baru dapat ilmu 1 jam dengan dia tadi kan. Tak salah kan? Semua macam Nabi lah. Nabi tak payah dia dah dapat dah rahmat. Guru pun sama. Setiap keluar huruf-huruf yang dia keluar tu yang bukan keluar yang sia-sia dalam majlis ilmu, dia dah dapat pahala dah dari sisi Allah.
Tak payah doa pun dia dah dapat. Cuma nak tengok kita minta ke tak? Kita hargai ke tidak? Itu dia lah. Allahumma salli. Inilah minta terang-terang minta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma wassalim sejahtera. Jadi kita selawat kat atas Nabi tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Setiap kali kita selawat tu, kita minta doa ke Allah supaya Allah bagi rahmat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi pun nak selawat pun berat sangat. Berat sangat nak selawat, ya. Kita minta rahmat tu, kita pun dapat rahmat. Sekali kita selawat kat atas Nabi, berapa kali Allah selawat kat kita? 10. Sekali kita selawat tu 10 kita dapat tu, dah selamat dah dunia akhirat. Tu dia mula tadi. Wassalatu wassalamu ala tarjumani uluhiyati wa dalili wahdaniyati Sayyidina Muhammad. Tuhan ni wassalatu wassalam, dia kata walaupun cerita tetapi tetap sama dengan doa. Wassalatu wassalam tu macam cerita aja, bukan doa pun. Kalau doa Allahumma, itu doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kita, kalau kita kalau orang sebut Nabi Muhammad SAW, kita tak kata lah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita kata sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kita kata wassalatu wassalam sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Itu bukan doa lagi. Tapi dikira juga sebagai doa. Walaupun di depan tidak ada Allahumma salli ala. Kita kan kita sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu saya doa, ya. Tuhan ni dia terkaya daripada segala-galanya. Tuhan tidak berhajat kepada segala-galanya. Tuhan tidak berhajat. Hanya Tuhan yang buat. Semuanya Tuhan yang buat. Jadi Tuhan tak berhajat kepada kita. Tuhan tak berhajat kepada alam ini. Tuhan tak berhajat pada doa kita. Tuhan tak berhajat kepada ibadah kita. Tuhan tak berhajat pada perhambaan kita. Kita tak semayang pun Allah dah sedia sempurna. Terkaya. Maha kaya. Maha sempurna. Kita solat ke, kita tak solat ke, kita doa ke, kita tak doa ke, kita zikir ke, kita tak zikir pun, Allah dah sedia sempurna dan maha sempurna. Tetapi kita tu yang nak kena buat untuk siapa? Untuk kita. Bukan buat untuk Allah, buat untuk kita. Apa kita buat semua balik, mai kat kita balik. Selawat banyak-banyak pada Nabi, mai kat kita balik. Kalaulah sebahagian daripada alam ini, makhluk ini yang buat maksiat, Allah tidak terkesan. Satu alam ni buat ibadah pun Allah tidak terkesan. Segala-galanya hanyalah berkehendak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dia kata apa? Asas ketuhanan apa dia? Wahdaniyah. Itu dia dah sebut dah saat ni. Asas ketuhanan apa dia? Wahdaniyah. Keesaan. Keesaan daripada sifat, zat dan perbuatan. Tiga tu. Sifat, zat dan perbuatan. Keesaan. Itu wahdaniyah. Tarjumani uluhiyati wa dalili wahdaniyah. Wahdaniyah. Keesaan pada perbuatan, keesaan pada sifat, keesaan pada zat. Keesaan pada perbuatan ni hanya perbuatan Tuhan. Makna semua perbuatan atas muka bumi ni, atas alam ni, semua perbuatan Allah. Kalau kita dah tahu yang tu, rasanya kita akan lapang, kita akan tenang, kita akan bahagia. Semua perbuatan Allah. Apa yang berlaku kat diri kita dah tak terduduk dan kita dah tak terfikir dan tak
terduduklah macam, ish, pasal apa boleh jadi macam ni? Pasal apa kita nak tanya pasal apa boleh terjadi? Benda dah diuruskan. Benda yang sudah ditulis dan telah diatur oleh Allah SWT. Jadi tak ada. Ada beza tau bila kita mengaji akidah ni, mengaji tauhid ni dengan tak mengaji. Dulu kalau satu-satu perkara berlaku sampai kita terduduk, macam mana boleh jadi ni? Macam mana boleh terjadi macam ni? Aku tak buat apa pun. Tiba-tiba dia meluat kat aku, siapa? Duk tak duk fikir je dah fikir. Je dah fikir. Aku yang tolong dia. Aku yang duk bantu dia. Tiba-tiba dia jadi meluat kat aku tak kata apa pun. Aku tak kata kat dia, dia kata kat aku tak kata kat dia pun, dia kata kat aku juga. Aku kata kat dia, dia tak kata kat aku, dia kata kat aku, tak kata kat dia. Lah kali aku tanya dia kata apa? Aku tak kata apa dia. Duk tak duk jenuh fikir. Lah ni tak saya tanya. Kalau jadi-jadi nak kata apa? Pandai mereka mengaji semua dia. Dah terjadi satu benda tu, inna lillahi tak payah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khuluf li khairan minha. Mai pada dia, dia punya, hak dia, dia punya. Kembali kepada dia. Allah senangnya ya Allah hidup. Kalau betul tu, janganlah kita mulut je yang kata kan. Jangan mulut je yang kata kan. Itu betul-betul lah kan. Macam-macam lah contohnya kan. Kemarin dulu pergi ambil ujian darah HbA 1c tu sekali dengan semua sekali lah kan. Lepas tu esok ni nak pergi ambil keputusan darah lah. Lepas tu apa dapat dia kan. Dia fikir dia kan, apa dapat ni. Lepas tu dia kata dia, aku nak risau apa? Allah tulis semua dah. Dapat dah berapa tinggi berapa pun, itulah memang dah tulis dah. Okey lah faham. Ketidak kan, berapa? Gula berapa? Kolesterol berapa? Jadi senang saja. Benda tu dah tulis dah. Hang fikir sampai berat kepala pun, luruh jantung pun, dia tulis dah. Jadi kita kalau hidup kita kan, anak-anak ni, kalau aku mati siapa nak jaga aku, tak payah fikir. Kalau aku mati siapa nak jaga aku, siapa jaga anak-anak aku, siapa nak jaga tu laki aku. Lagi tak apa ada orang tolong jaga. Anak-anak siapa, tak payah fikir. Semua dah tu, dah tulis dah. Dia senang saja hidup kita ni, jangan risau. Apa yang kita kena buat, ikhtiar. Lepas tu, habislah. Kita dah tak ada masalah apa dah. Dah ikhtiar, selesai. Senang saja hidup kita. Itulah, selagi duk risau, sempit lagi tu. Hati tu sempit lagi tu. Tak bercahaya tu. Masih bulan apa? Gerhana. Bukan bulan mengambang lah. Bulan gerhana. Nampak je mengaji akidah, tapi jalan dah. Jam terus. Mengaji akidah tapi punya risau lah. Esok tua-tua siapa nak jaga. Kalau anak-anak nikah semua tinggal aku dengan seorang-seorang je dengan siapa lah nak gantung. Dia fikir semua. Jadi tu aku tu. Darah aku duduk naik je. Tak payah fikir betul. Tak payah fikir. Baik dengan Allah, Allah umpama kita. Kita baik dengan Allah, Allah baik dengan kita. Jangan risau. Hidup kita senang aja. Tak payah risau. Kita makhluk yang lemah ya. Tidak ada apa-apa pun. Ahli sunnah wal jamaah wajib mengesahkan segala pilihan dan kita wajib mengesahkan Allah SWT ya. Kena mengisbatkan yang kita ni ada pilihan dan ada perbuatan, tetapi pilihan dan perbuatan kita terikat dengan Allah. Tiga. Apa dia tu? Kita manusia yang kita tak kuat mana pun, kita lemah. Kita ada harta, lagi banyak harta, lagi lemah. Lagi kaya, lagi lemah. Dulu masa miskin, semua masak sendiri, tomes sendiri, makan sendiri, pergi kedai sendiri. Sejak jadi kaya ni, seorang pergi kedai, seorang basuh kereta, seorang basuh rumah, seorang masak di dapur. Ada. Maknanya lagi kaya, lagi
sebab memerlukan ramai orang nak menguruskan dia. Driver seorang, gardener seorang, kitchener, apa ni? Masak-masak apa? Chef seorang. Duk cari handbag dia seorang, duk cari baju dia seorang. Saya pernah bagi tahu, saya ada mengajak satu Datin Seri tu kan. Dia saya buat kelas di rumah dia, jadi dia pun dengar sama macam ni lah. Saya tak ada balik lagi, dia nak pergi program lain juga. Program lain pula lah. Jadi dia tu terus, saya terkejut ni, terus keluar dengan tak pakai kasut ni, masuk naik. Beritahu dia lah, kota besar dia tu. Orang gaji dia hantar handbag, hantar kasut. Hantar Datin, yang ni okey tak? Okey tak yang ni? Okey. Saya duduk hati, huish, orang kaya, orang pakai kasut tak dia nak pakai. Orang pergi hantar kasut nak kereta dia. Lepas tu bagi apa wallet apa semua bang perkakas dia. Tu saya kata, Allah. Lagi kaya, lagi miskin naknya. Semua benda nak kena orang buat. Jadi maknanya memang kita ni lemah, yang tu je. Kita ni makhluk lemah, tak ada apa-apa langsung. Ya? Wajib mengisbatkan, tapi kita ada pilihan dan juga perbuatan, tetapi pilihan perbuatan kita terikat dengan keputusan Allah. Tapi kita kena usaha juga. Dah dahaga minum air. Kenyang dah hilang dahaga tu untuk mana? Hilang dahaga apa? Dia tadi duk minum air tak hilang dahaga. Tak hilang dahaga kan, hilang dahaga itu keputusan Allah. Tapi kalau dahaga pergi carilah air minum. Alhamdulillah. Jangan pula dia kata apa? Tak apalah dahaga kan Allah letak dah akan hilang dahaga tu, memang tak hilang dah dahaga tu. Lapar tak makan pun tak apalah, Allah akan tulis dah lapar kenyang. Memang tak kenyang tu sudah. Sudah nah. Jadi kita berhenti tak mana ni. Tapi saya nak sambung lagi wassalatu wassalam tu. Syida tulis Ustazah dah kupas tapi nak kupas lagi. Wassalatu wassalam. Hanya 12 wassalatu wassalamu ala tarjumani tu kat situ. Hanya 26 ah. 26 dan 1 2023. Okey, kita berhenti dekat sini dah. Muka surat satu lagi wassalatu wassalam. Okey. Tak faham, baca sini aku tak faham. Tak faham, dia kena kupas juga. Okey, kalau kita baca tadi habis dekat tu. Betul. Pusing di tepi pula. Pusing. Tapi macam itulah, jadi banyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, alhamdulillah, terima kasih semua yang ada di talian. Tadi kita mengaji apa tu Cik Oi? Ngaji apa tu? Ngaji akidah ya. Siapa yang belum dapat buku lagi boleh carilah kitab Faridatul Faraid ataupun yang Jawi ataupun yang ni pun Jawi jugalah, ni Jawi lama. Yang ni Jawi lama. Yang ni Jawi baru. Rumi pun ada. Cuba tekan dekat Shopee. Shopee kitab Faridatul Faraid. Ngaji akidah ya. Okey, besok apa dia Kak Mida? Kitab penawar bagi hati. Tapi kalau di Masjid Taman Belian biasanya lain tak ada. Tapi kita cubalah. Kalau tak ada pun kita akan rakam dan simpan di YouTube. Nanti tengok Ustazah Tania, cuba tengok Ustazah akan post malam tu ataupun besoknya tarikh Ustazah mengajar. Okey, jangan tinggal tau besok. Kitab penawar bagi hati kan? Kitab penawar hati ni pun nak tengok kitab pula dah. Snap. Okey. Dah baca doa dah? Okey. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye-bye semua, jumpa lagi kita decide. Okey, kita switch ke depan kejap ya. Klik kamera.
Okey, 1, 2, 3. Alhamdulillah, bye-bye semua. Okey, semua ni yang ada dalam kelas ustazah hari ni. Tu dia. Belajar pelan-pelan, nak faham kitab ni bukan senang. So kena pelan-pelan ya, insya-Allah. Hai sahabat semua. Depa berhai-hai pula. Okey, bye-bye semua insya-Allah. Sat.